tolak pemimpin bacol dan kelentong. Naib Presiden Amanah Datuk Seri Dr. Mujahid berkata beliau bersedia memegang jawatan sebagai Menteri Hal Ehwal Agama ketika Pakatan Harapan menguasai Putrajaya dengan membawa agenda reform. Katanya agenda reform itu lebih mencabar kerana ada yang tidak dapat membezakan antara pentadbiran Islam dengan syariat Islam. Kemenangan Pakatan Harapan, ujar Mujahid, satu kejutan kepada kelompok tertentu. Dengan kemenangan itu, mereka membawa satu naratif Pakatan Harapan tidak jaga dan tidak membela Islam Melayu, Pakatan Harapan, khadam DAP dan sebagainya. Beliau berkata demikian dalam program Kerusi Hangat siri 4 yang bertajuk Mujahid antara jatuhkan PH dan bangkitkan kembali harapan pada 6 Oktober lalu yang bersiaran di FB Live Pakatan Harapan dan jaringan media Pakatan Harapan. Menurut beliau, persepsi Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM sendiri dilihat tidak terbuka sifatnya ketika beliau cuba membetulkannya dan memperkenalkan rahmatan lil alamin. Maka ketika itu lahirlah kenyataan-kenyataan yang bukan kontroversial itu datang dari saya tetapi dispinkan oleh netizen. Saya bagi contoh. Pada ucapan saya yang pertama kali sulung saya ucap pada bulan Julai di hadapan semua pentadbiran Islam 2018, saya dalam ucapan itu membentangkan idea-idea dan gagasan-gagasan pentadbiran Islam yang lebih dinamik, yang asasnya ialah rahmatan lil alamin. Nah, di situlah mulanya ungkapan, kalau Mas Surah masih ingat, apa dia? Ni menteri semua agama. Itu ungkapan dia. Mujahid ni menteri semua agama. Sedangkan saya tidak berkata demikian. Saya tertakluk kepada pentadbiran Islam dan saya tidak menjaga dari sudut pentadbiran agama lain. Cuma bezanya dalam dasar yang saya bawa, saya menginginkan hubungan antara orang Islam dengan yang bukan Islam di atas dasar rahmatan lil alamin. Tapi dispinkan kononnya saya ni menteri semua agama. Itu satu. Beliau menegaskan dasarnya hanya ingin hubungan antara Islam dan bukan Islam di atas dasar rahmatan lil alamin. Dasar ini beliau jelaskan ketika di Parlimen bahawa Malaysia tidak pernah mengiktiraf golongan lesbian, gay, bisexual dan transgender LGBT. Kerajaan Pakatan Harapan tidak pernah mengiktiraf advokasi LGBT. Sebagai insan, kita tidak boleh menyakiti mereka, tidak boleh menginjak-injak mereka di atas nama kononnya mereka LGBT. Adapun mempertahankan dan memperjuangkan hak LGBT, awal-awal kita menafikannya dengan sekeras-kerasnya, ujarnya. Umumnya menurut beliau, dirinya menjadi sasaran serangan hanya untuk membunuh karakternya. Kami datang bukan ikut apa yang ada tetapi untuk membuat reformasi, tegasnya. Ujar Mujahid, Pakatan Harapan menyelesaikan isu tabung haji dan mengangkat kedudukan Mahkamah Syariah setaraf dengan Badan Peguam. Beliau juga menegaskan Jabatan Audit Negara mengesahkan tabung haji cemerlang semasa pentadbiran Pakatan Harapan. Beliau menjelaskan Seksyen 22 Akta Tabung Haji menyatakan bahawa ia tidak boleh mengumumkan dividen dan bonus kepada pencarumnya atau pendeposit jika nilai aset institusi itu kurang daripada obligasinya. Ini fakta. Justru beliau tidak mengambil tindakan popular dengan memberi hibah tinggi, misalnya 5%, tetapi tidak berbuat demikian. Untuk rekod, tabung haji berjaya patuh kepada Malaysian Financial Reporting Standards MFRS dan International Financial Reporting Standard IFRS, iaitu syarat perakaunan bersih yang tidak dipatuhi dalam akaun 2017 pada zaman Barisan Nasional. Malangnya naratif songsang Pakatan Harapan didominasi DAP itu terus juga dicanang oleh pemimpin PAS walaupun mereka banyak kali kalah di mahkamah kerana memfitnah. Tetapi kali ini mereka memfitnah dengan kebaculan kerana menyatakannya secara samar-samar dengan kiasan terhadap Pakatan Harapan. Ini dapat dilihat sebagai contoh tulisan Setiausaha Badan Perhubungan PAS Selangor Roslan Syahir Muhammad Syahir di Harkah Daily pada 6 Oktober lalu. Kuasa politik Melayu Islam biar terus memimpin tidak lagi mudah ditundukkan sebagaimana yang pernah berlaku pasca pilihan raya umum ke-14 dahulu. Sehingga ketika itu bumi dipijak, diragui, masihkah lagi milik kita? Maknanya beliau menyiratkan kekalahan UMNO Barisan Nasional pada pilihan raya umum lepas menyebabkan negara sudah bukan milik kita tetapi tergadai kepada pihak asing. Dan pihak asing itu ialah DAP seperti yang disebut oleh ayat beliau seterusnya.
dunia. Hari ini pilihan raya umum ke-15 sudah semakin hampir. Namun demikian seakan kita tidak serik ataupun mengambil iktibar pada kehampaan yang berlaku pada pilihan raya umum ke-14, dan jika ianya dibiar begitu, tidak mustahil kita bakal mengulangi kesilapan yang lampau dengan menyerahkan kuasa secara mudah dan percuma pada Pakatan Harapan yang didominasi DAP. Beliau berkata demikian sebagai menyokong presidennya Tan Sri Abdul Hadi Awang yang sejak akhir-akhir ini menyerang Pakatan Harapan. Kononnya mahu merungkai perlembagaan selain DAP mengancam Islam. Setelah kalah dalam beberapa siri perbincangan di mahkamah, pemfitnah PAS tidak lagi menyebut nama individu tetapi sekadar menyebut nama parti politik. Mengulas mengenainya, Pengerusi Biro Undang-Undang Amanah Kanun Dr. Zulkarnain Luqman berkata, saman fitnah tidak dapat difailkan kerana parti politik tidak mempunyai local standard untuk menyaman atas kausa tindakan defamation atau fitnah. Beliau mengambil contoh tomahan Abdul Hadi, kononnya Pakatan Harapan mahu merungkai perlembagaan. Selagi orang itu tidak menyebut nama individu dan hanya menyebut nama seperti PH, merungkai agama Islam dan Perlembagaan Persekutuan, maka ianya belum cukup kuat untuk disaman di bawah kausa tindakan fitnah. Sebab itu, individu itu sama ada dia sebenarnya pandai selok-belok undang-undang fitnah di Malaysia bagi mengelakkan disaman, atau dia sebenarnya bacul dan tidak berani untuk menyebut dengan terang-terangan nama individu mana yang merungkai agama Islam dan perlembagaan kerana takut disaman, atau sememangnya dia pun tidak dapat buktikan kata-katanya dan hanya berretorik dan kelentong kosong supaya dipercayai dan diratib oleh pengikut setianya, tegas beliau. Bagaimanapun, beliau memberi amaran bahawa kata-kata sebegitu mengandungi elemen-elemen jenayah seperti menghasut atau mengancam keharmonian atau mengeluarkan perkataan jelek dan boleh didakwa di mahkamah. Terus terang, jika Pakatan Harapan didominasi oleh pihak yang memusuhi Islam, tidak mungkin tabung haji berjaya diselamatkan. Tidak mungkin peruntukan untuk pembangunan dan pentadbiran Islam dapat dipertingkatkan dalam bajet Kerajaan Pakatan Harapan untuk tahun 2019 dan 2020. Malang sungguh bagi umat Islam di negara ini yang percaya kepada wirid PAS dan UMNO bahawa selama 22 bulan Pakatan Harapan berkuasa itu perit bagi mereka. Kerana yang perit itu hanya pemimpin UMNO tertentu dan segelintir pemimpin PAS yang bersekongkol dengan parti yang dikuasai gerombolan kleptokrat itu. Justru rakyat cuma ada satu pilihan untuk menghentikan budaya fitnah oleh pemimpin bacol dan kaki kelentong ini, iaitu dengan menolak mereka pada pilihan raya umum ke-15 nanti. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.